Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maizatul Akmal binti Muhammad Hanafiah akan membentangkan tentang tugasan pentaksiran berterusan subjek kemahiran Al-Quran yang bertajuk Bacaan-bacaan khusus riwayat Hafs an Asim Thoriq Asy-Syatibi. Mengikut riwayat Hafs an Asim dalam Al-Quran, ia merujuk kepada bacaan khusus pada sesetengah tempat dalam Al-Quran. Qorib bermaksud ganjil ataupun asing. Di dalam ilmu tajuk juga, ia bermaksud sebagai kesamaran pada bacaan. Dan antara bacaan qorib yang terdapat dalam Al-Quran adalah seperti berikut, iaitu saktah, ishmam, imalah, ro'um, tashil, naqal, silah, ibdal dan dua wajah atau lebih. Dan saya akan rungkaikan bagaimana cara-cara untuk membacanya. Bagi bacaan pertama iaitu saktah, menurut bahasa ia bermaksud berdiam, manakala menurut istilah ilmu tajwid ia bermaksud menghentikan bacaan sebentar tanpa nafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung bacaan semula dengan nafas yang sama, seperti yang saya nyatakan dalam surah Yasin ayat 52 dengan ayat sebegini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Begitu. Maknanya kita tak perlu menggunakan nafas yang baru, cuma sambung je. Terdapat juga contoh yang lain seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dengan ayat sebegini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi, kita haruslah belajar dengan lebih mendalam tentang ilmu tajwid seperti dalam saktah supaya kita dapat tahu di mana tempat untuk kita berhenti ataupun sambung. Yang kedua ialah bacaan ishmam. Okey, bacaan ishmam adalah dengan menggabungkan dua bibir setelah adanya huruf sukun. Okey, kenapa kena gabung? Sebab dia nak tunjukkan kehadiran dhammah tanpa menimbulkan suara atau nafas. Ishmam juga dia merupakan bacaan yang kena memunculkan kedua-dua bibir mulut kita. Dan kalau nak ikutkan, untuk menandakan adanya ishmam ni, dia ada letak bentuk diamond di antara huruf mim dan juga nun sebagai tanda bacaan ishmam. Dan mengikut riwayat Hafs an Asim, hanya terdapat satu tempat sahaja yang wajib dibaca dengan ishmam. Okey, contoh untuk bacaan diamond tadi, tak manna, kita kena munculkan bibir. Okey, dalam surah Yusuf ayat 11, qalu ya bana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lah. Itu merupakan contoh bacaan ishmam. Yang ketiga ialah imalah. Tanda imalah merupakan tanda bacaan istimewa yang wujud di dalam Al-Quran Mushaf Usmani. Ianya mempunyai bentuk seperti berlian yang berongga macam diamond, sama juga macam ishmam tadi. Dan tanda seperti ini dia hanya wujud sebanyak 2 kali sahaja dalam Al-Quran, seperti dalam surah Hud ayat 41 dan surah Yusuf ayat 11 seperti dalam ishmam. Okey, tanda berlian berongga atau diamond tadi selalunya di bawah huruf. Dan bunyi imalah yang dihasilkan semasa menyebutnya ialah bunyi pertengahan di antara bunyi baris atas fathah dan bunyi baris bawah kasrah. Seperti dalam potongan ayat seterusnya ialah majreha cara bacaannya. Okey, dalam surah Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Ia membunyikan huruf ra antara fathah dan kasrah atau antara alif dengan ya, ataupun ia mencondongkan bacaan harakat fathah kepada harakat kasrah dalam sekitar 2/3. Yang keempat pula ialah bacaan ro'um. Menurut Nik Jaafar Ismail pada tahun 1997, bacaan ro'um ialah satu bacaan yang wajib memperlahankan bunyi sekadar 1/3 dhammah nun yang pertama tanpa dengung dan tanpa berputus suara. Dan dari segi bahasa, ro'um ni cuping telinga.
Manakala dari sudut istilah pula, ro'um bermaksud melafazkan sebahagian harakat ataupun 1/3 harakat dengan suara perlahan ketika waqaf menurut Muhammad Abu Manaf tahun 2004. Okey, bacaan rom ni dia lebih kurang sama je dengan bacaan Ishmam, di mana Ishmam tadi dia kena munculkan bibir, tapi kalau rom ni dia kena dengung. Okey, contoh ayat seperti surah Yusuf ayat 11, dia highlight dekat tak mana. Okey, ayat penuhnya macam ni. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Okey, dia kena dengung dekat tak mana. Tak mana. Okey, dalam membaca Al-Quran, kita juga perlulah berhati-hati dan berwaspada. Sebab kalau kita kurang pengetahuan tentang cara bacaan Al-Rom dan Al-Ishmam, maka ramai pembaca Al-Quran yang akan waqaf pada sesuatu kalimah tanpa membunyikan huruf yang di hujung. Ini merupakan satu kesalahan yang besar ternyata dan tak seharusnya dilakukan. Jadi, kesimpulannya bacaan Al-Ishmam dan Al-Rom hanya diwajibkan pada satu kalimah sahaja dalam Al-Quran. Jadi, para pembaca Al-Quran bolehlah pilih salah satu cara bacaan tersebut, sama ada dengung ataupun nak munculkan bibir. Okey, dalam Al-Quran Mushaf Husmani, tanda nun yang wajib dibaca dengan Al-Ishmam dan Al-Rom telah digantikan dengan tanda berupa diamond. Yang seterusnya ialah tashil. Okey, tashil dari segi bahasa ialah memudahkan ataupun meringankan bacaan secara samar-samar. Manakala dari segi istilah pula ialah mengucapkan huruf antara hamzah dan alif. Okey, ia berlaku bila terdapat dua hamzah yang berturutan dalam satu ayat. Dan cara bacaannya adalah dengan membaca hamzah pertama dengan bacaan biasa. Dan hamzah kedua dibaca dengan bunyi sama-sama. Seakan-akan ada bunyi di antara huruf hamzah dan alif. Jadi, untuk tashil ni dia akan diletakkan tanda bulat berwarna hitam di atas huruf hamzah yang kedua. Jadi mengikut riwayat Hafs an Asim, hanya terdapat satu tempat sahaja yang wajib dibaca dengan tashil, iaitu seperti dalam surah Fussilat ayat 44 dengan potongan ayat A'jamiyun wa Arabiyyun. Okey, dengan ayat penuh, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun. Okey, itu merupakan cara untuk bacaan tashil di mana hamzah yang kedua bunyi dia sama-sama, jadi tak dengar sangat macam hamzah yang pertama. Ada sebab kenapa a'jamiyun ni dibaca tashil, sebab bila ada dua-dua hamzah qata' bertemu dengan dan berturutan pada satu lafaz, bagi lisan orang Arab dia akan rasa berat untuk lafazkan dia, sehingga lafaz tersebut boleh ditashilkan ataupun diringankan. Sebab tu ada setengah ayat dia tak bersambung macam jamiyun tu. Ada juga yang akan disebut seperti ayat seterusnya. Namun begitu, ada juga ayat yang dia punya kaedah qorib tu tak diterapkan, di mana macam contoh ayat antum dan anzartahum. Sebab kaedah tashil tu kaedah qorib pada riwayat Imam Hafs an Asim sahaja. Dan dalam belajar tashil ni, kita kena belajar secara langsung. Dia tak boleh belajar sendiri sebab kita tak nak cara bacaan tu salah. Dan dia perlu ditashil oleh guru yang benar-benar faham tentang ilmu qiraat, tentang bacaan-bacaan khusus ni lah. Yang keenam iaitu naqal. Ia bermaksud memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf lam sebelumnya pada kalimah alif lam. Okey, perkataan asal adalah al-ismu. Dan setelah dipindahkan baris hamzah kepada lam, ia menjadi lismu. Dan mengikut riwayat Hafs an Asim, hanya terdapat satu tempat sahaja yang wajib dibaca dengan naqal, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 11.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Okey, jadi lismu bukan ismu. Okey, yang ketujuh ialah silah. Okey, kita bahagi kepada dua, iaitu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Okey, bagi mad silah qasirah ni, dia bermaksud mad yang berlaku pada huruf ha dhamir ataupun ha kinayah. Tatkala terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tak ada huruf hamzah selepas dia. Okey, untuk mad silah qasirah ni, dia akan dibaca dengan dua harakat. Dan bagi huruf ha simpul yang dibaca dengan dua harakat tu, pasti ada tanda waw kecil selepas ha yang berbaris dhammah ataupun ya kecil selepas ha yang berbaris kasrah. Okey, contoh ayat wallazina amanu ma'ahu birahmata, macam tu. Ataupun untuk ya kecil selepas ha yang berbaris kasrah, kanu bihi yastahzi'un. Bahagian kedua pula ialah mad silah tawilah. Okey, di mana dia bermaksud pertemuan ha dhamir ataupun ha kinayah dengan hamzah pada dua perkataan dengan syarat ha dhamir itu mestilah terletak di antara dua huruf yang berbaris. Okey, kadar harakat bagi mad silah tawilah ni pula sama dengan kadar panjang mad munfasil, iaitu 4 ataupun 5 harakat ketika wasal. Di sisi riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. Manakala ketika waqaf ha dhamir itu dia akan disukunkan dan tidak dipanjangkan. Jadi mad silah ni dia boleh dikenali dengan melihat huruf ha simpul yang diikuti dengan huruf ya kecil ataupun waw kecil, sama macam tadi, yang mempunyai tanda panjang di atas dan diikuti pula dengan huruf hamzah. Contoh ayat bagi harakat 4 atau 5 ni lah. Okey, contohnya ma ursiltu bihi ilaikum. Yang kedua, waw kecil, mata'ana indahu inna, macam tu. Okey, jadi apa yang saya nak tekankan bagi silah ni, dia hanyalah mainkan peranan tentang waw dan ya kecil. Tapi dia bergantung kepada harakat dia lah, di mana mad silah qasirah hanya 2 harakat, tapi mad silah tawilah dalam 4 atau 5 harakat. Yang ke-8 pula ialah bacaan ibdal. Okey, apa itu ibdal? Ibdal ni apabila dua hamzah bertemu dengan satu kalimah, yang macam hamzah pertama baris dan hamzah kedua sukun, maka hamzah yang kedua tu yang berbaris sukun tersebut akan diibdalkan ataupun ditukarkan kepada huruf mad. Jadi dia sama je macam hukum bacaan mad badal. Okey, cara bacaan bagi ibdal ni, hamzah wasal diberi tanda bacaan baris di bawah kerana huruf yang ketiga macam ta berbaris hadapan mendatang, dan huruf berikutnya hamzah tu ditukarkan menjadi ya sebagai huruf mad apabila memulakan bacaan dengannya, macam dalam surah Al-Ahqaf ayat 4. Okey, ayat sebelum ditukarkan dia jadi macam ni. Ituni bi kitabim min qabli haza. Tapi selepas diibdalkan ataupun ditukarkan, dia jadi ya kan. Ituni bi kitabim min qabli haza. Jadi pada itu kepada itu. Yang terakhir bagi bacaan khusus riwayat Hafs an Asim, iaitu 2 wajah atau lebih. Okey, dekat sini dia beratkan tentang huruf sin dan sad. Sekiranya bila kita baca Quran terdapat huruf sin kecil di atas ataupun di bawah dia huruf sad, maka kita boleh baca dengan 2 cara. Sama ada nak baca dengan huruf sin ataupun kita kekalkan huruf sad. Okey, namun begitu kita perlu utamakan yang berada di atas macam huruf sin. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 245 dengan ayat macam ni. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kita sembunyikan huruf sad.
tak kurang juga dengan surah Al-A'raf ayat 69 dengan bacaan wazadakum fil khalqi bastata. Walaupun dia sukun tapi bunyi lebih kepada huruf sin. Tapi untuk surah As-Sur ayat 37 di sini huruf sin dekat bawah, maka kita baca huruf sad macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum ghazainu rabbika am humul musaytirun. Di sini huruf sin tu kita senyapkan dia dan kita baca huruf sad. Sebab tu dia dikenali sebagai bacaan dua wajah ataupun lebih. Kita boleh pilih ataupun kita boleh baca ikut keadaan yang diberilah Al-Quran tu lah. Jadi secara kesimpulannya, kita perlulah mendalami ilmu tajwid supaya kita dapat tahu tentang bacaan-bacaan khusus terutamanya dalam riwayat Hafs dan Asim, supaya kita tak salah baca dan kita ikut tajwid yang perlu dalam Al-Quran, supaya kita sendiri pun tak salah dan kita pun tak adalah terima dosa sebab kita salah baca ya. Dan setakat itu saja. Sekian, terima kasih.